Salam sejahtera dan salam Sarawak Kesayang, Buletin Nukas edisi malam 14 Ogos 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita malam, Kerajaan Sarawak mengambil pendekatan untuk bekerjasama dengan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC bagi meningkatkan kelajuan internet untuk tujuan proses dokumentasi vaksinasi lengkap sebagai persediaan melangkah ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari dan Datuk Abang Openg, kerjasama itu perlu bagi membantu rakyat di kawasan tertentu, khususnya di bahagian Limbang dan Lawas. Dan dalam fasa ketiga, kita akan membuka sektor ekonomi kita. Umpamanya untuk pasar raya dan juga kedai-kedai makanan. Kita berkendakan pasport, iaitu ada dokumen yang mengatakan bahawa anda telah memenuhi 2 dos. Jadi ini kadang-kadang kita gunakan kad dan ia terpaksa diproses melalui IT. Sebab itu saya telah mengarahkan supaya pihak SDEC akan memberikan bantuan dalam untuk menyelaraskan dan menaikkan taraf kelajuan internet supaya kita dapat memproseskan pasport ini. Beliau berkata demikian kepada media dalam lawatan kerja ke Limbang pada Sabtu. Terdahulu, beliau menghadiri taklimat berkaitan perkembangan vaksinasi COVID-19 dan projek pembangunan di Limbang pada Sabtu. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut berkata, Limbang kini telah memiliki makmal molekular yang memudahkan proses ujian makmal COVID-19 tanpa perlu mendapatkan khidmat dari luar. Makmal molekular ini penting, kalau tidak sampelnya dihantar ke Miri ataupun di KK. Tapi sekarang kita ada makmal kita sendiri yang berharga lebih 1 juta yang disumbang oleh kerajaan negeri kepada KJM. Dan ini mempercepatkan proses kita untuk melihat efikasi dan juga virus ini. Jadi ini telah dapat mencepatkan proses kita. Sementara itu, Ketua Menteri menambah bahagian Limbang kini telah mencapai lebih 80% imuniti kelompok dan yakin keseluruhan penduduk akan mendapat vaksin hujung bulan Ogos ini. Dos pertama 91% dan dos kedua 88.3%. Bermakna you have achieved quite reasonable success in giving vaccination to people in Limbang with the achievement of 88.3% dose, second dose. There are about a balance of 5,200 over orang yang belum diberi vaksinasi. Bermakna ada tinggal 5,000 lebih lagi. Dan saya percaya bahawa hujung bulan ini mungkin angka ini dapat dicapai. Dalam sidang media yang sama, Ketua Menteri menyifatkan tema Hari Kebangsaan Malaysia prihatin sinonim dengan budaya kerajaan membantu rakyat berdepan krisis pandemik COVID-19. Ujarnya, kerajaan telah mewujudkan beberapa pendekatan dan inisiatif selain Kerajaan Sarawak juga membelanjakan dana sebanyak 50.3 bilion ringgit demi kebajikan dan kepentingan rakyatnya. Bagi kerajaan negeri, daripada dana kerajaan negeri sendiri, kita telah mengeluarkan 5.3 bilion ringgit, 5.3 bilion ringgit, di mana kita telah membantu rakyat kita dari sudut bantuan bakul makanan, dari sudut kita memberikan diskaun kepada utility kita, dan ketiga kita membantu SME dan juga syarikat-syarikat perniagaan, selain daripada kita memberikan cash kepada B40 dan juga mereka yang terjejas. Maka tema Malaysia Prihatin ini adalah menjadi budaya kita untuk membantu
mereka yang terjejas oleh COVID-19. Terdahulu pada sebelah pagi, Ketua Menteri menyempurnakan simbolik penyerahan bantuan Sarawak Ku Sayang BKSS 6.0 bernilai hampir 3 juta ringgit kepada 1,996 orang peniaga kecil dan penjaja yang berdaftar di Majlis Daerah Limbang. Peruntukan melibatkan fasa 1 yang dibayar pada Ogos dan fasa kedua pada Disember 2021. Beliau seterusnya menyerahkan replika cek RM1,267,800 kredit Mikro Sarawak dari Agrobank Cawangan Limbang kepada wakil 46 peniaga dan menyempurnakan simbolik penyampaian bakul makanan kepada 3 orang penerima. Ketua Menteri dan tetamu kehormat yang lain turut menandatangani Plak Majlis Pengangkap Daerah Limbang. Ketua Menteri serta rombongan sebelumnya meninjau proses pemberian vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suara Limbang. Penerima terdiri daripada penerima dos pertama dan mereka yang melengkapkan suntikan dos kedua. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Sim Kui Hien, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Jaol Samion serta yang lain. Berita seterusnya mengenai pelaksanaan inisiatif kerajaan iaitu projek saluran melibatkan 4 buah agensi kerajaan daripada Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Antara agensi pelaksana tersebut adalah seperti tertera. Agensi pelaksana itu bekerjasama melalui Jawatankuasa Pembangunan Infrastruktur Digital yang mengawasi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan infrastruktur digital. Mereka juga bekerjasama memastikan sinergi dalam penggunaan sumber dan penyampaian inisiatif saluran. Dalam pada itu, daripada 7,000 menara yang dianggarkan perlu bagi menyediakan liputan menyeluruh di kawasan berkependudukan di Sarawak, sebanyak 3,471 menara telah siap sejak pelaksanaan rangkaian mudah alih di negeri ini. Manakala sebanyak 1,043 menara dijangka siap hujung tahun 2022 dan dianggarkan baki 2,486 menara akan siap mulai tahun 2023. Secara keseluruhannya, liputan 4G semasa yang terdapat di negeri ini adalah 54.2% dan disasarkan pada penghujung tahun 2022, Sarawak akan mencapai sehingga 93.6%. Perincian bagi peratusan liputan 4G semasa dan sasaran liputan hingga penghujung tahun 2022 bagi setiap bahagian di Sarawak adalah seperti tertera. Berikut pula statistik liputan 4G sedia ada dan sasaran liputan hingga penghujung tahun 2022 mengikut daerah di Sarawak. Selanjutnya mengenai usaha Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri mengenal pasti individu yang belum divaksin melalui penubuhan task force di 5 daerah. Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan media pada Jumaat berkata, setiap task force akan diketuai pegawai daerah dan dibantu oleh semua agensi dan juga sukarelawan di daerah masing-masing. Menurutnya, individu yang berumur 18 tahun pada tahun ini atau lahir pada tahun 2003 kini boleh mendapatkan vaksin COVID-19. Task Force peringkat bahagian Miri akan dipengerusikan residen bahagian Miri dan dibantu Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sebagai sekretariat dan Datuk Lee selaku pengerusi. Antara objektif Task Force ini ialah manakala cadangan program yang akan diatur task force ini ialah tambah Datuk Lee lagi, beliau telah meminta semua jabatan dan agensi kerajaan, majikan dan badan-badan sukarela menyemak sama ada semua pekerja atau ahli masing-masing untuk mendapatkan suntikan vaksin. Jelasnya, semua majikan sama ada sektor peladangan dan sebagainya harus menentukan pekerja mereka divaksinasi.
Tambah Datuk Lee, bagi sesiapa yang belum divaksin, diminta untuk terus pergi mendapatkan vaksin secara walk-in di mana-mana PPV awam di daerah Miri sehingga 31 Ogos ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Lee yang juga Adun Senadin telah menyerahkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP kepada Tadika Hikmah bahagian Miri pada Jumaat. Peruntukan MRP ini adalah untuk melaksanakan perancangan aktiviti tahunan pada tahun 2021. Selain itu, Datuk Lee yang juga naib pengerusi pertama PBSM Miri turut menyerahkan sumbangan pembersih tangan bagi kegunaan Tadika Hikmah di bahagian Miri ini dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19. Laporan diteruskan di Belaga dengan seramai 124 penerima terdiri daripada JKKK, Persatuan PIBG dan rumah ibadat di kawasan itu menerima cek projek kecil luar bandar MRP dari Adun Belaga, Datuk Lee Wan Lagang berjumlah keseluruhan RM2,132,500. Simbolik penyerahan cek itu disempurnakan Datuk Lee Wan yang juga Menteri Muda Utiliti Elektrik Luar Bandar Sarawak kepada wakil semua penerima Temegong Ajang Sirek bertempat di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Belaga pada Jumaat. Datuk Lee Wan dalam pada itu menasihati penerima untuk menggunakan geran MRP itu dengan baik dan membawa manfaat kepada penduduk-penduduk di bawah jagaan masing-masing. Katanya JKKK juga disarankan supaya memaklumkan kepada orang di bawah jagaan mereka bagaimana peruntukan tersebut digunakan. Manakala di Pusa dengan seramai 8 pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi IPT menerima bantuan pendidikan sumbangan Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Sumbangan diserahkan oleh Wakil Datuk Seri Rohani, Kaunselor Datuk Lim Kian Chun bertempat di Pejabat Daerah Pusa pada Khamis. Program yang turut disertai pemangku pegawai daerah Pusa, Bujang Ladi, diselitkan dengan penyerahan khairat kematian. Terdahulu, Bujang menyampaikan sumbangan bakul makanan untuk membantu klien agensi anti dadah kebangsaan di daerah Pusa yang terjejas pendapatan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia diadakan sempena program bakul makanan Sikit Sama Dirasa, Banyak Sama Dikongsi OSC MITS daerah Pusa 2021. Terdapat 15 orang penerima yang layak menerima bantuan berkenaan daripada Kampung Pusa, Beladin dan Maludam. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.